bertemu dalam online ni, sekalipun online, insyaAllah pertemuan ni berterusan sampai habis kita punya semester lah. Baik, tajuk yang kita akan bincang berkenaan dengan subjek kita, iaitu ni dia, tarekat tasawuf dalam perkembangan dakwah. Tarekat tasawuf dalam perkembangan dakwah ataupun tarekat tasawuf dan perkembangan dakwah, sama saja. Apa yang kita telah bincangkan pada pertemuan yang lepas, kita bincang pada pertemuan yang lepas, kita bincang lebih kurang tentang ataupun soal ataupun pengenalan bagi subjek ini, betul pengenalan bagi subjek ini, iaitu tentang saya sentuh pada pertemuan lepas, bahasa Arab terlepas pandang, minta maaf kepada semua kumpulan bahasa Arab yang baru-baru ni hari apa kelas yang kedua tu, saya lupa nak add untuk bersama-sama dalam Google Meet. Saya tersalah pandang. Saya ingat dia asing bila tutorial tu, bila kelas sejam tu dia asing antara dakwah bahasa Arab. Rupanya kita punya kelas kuliah campur, tutorial pun campur rupanya. Jadi saya minta maaf lah, tak apa, kita ganti pada hari esok yang bahasa Arab ni. Tak apa. Okey, baik. Pada hari ni saya nak skip mengulang kaji, atau bukan mengulang kaji lah, kita undur sikit apa yang kita bincang pada pertemuan kita yang lepas, minggu lepas, khususnya pada pertemuan yang kedua. Lebih-lebih lagi bahasa Arab tak masuk, jadi saya ulang sedikit ringkasan apa yang kita bincangkan. Baik, kalau ada apa-apa, suara tak dengar ke apa ke, tolong bagi, tolong jangan type chat, jangan chat, beritahu dalam, keluarkan suara anda kalau siapa yang tak dengar lah. Saya bimbang kalau seorang dua tak dengar tu masalah earphone tu, tapi kalau ramai tak dengar, saya bimbang lah kan. Baik sekejap. Sekejap. Assalamualaikum Faris. Okey. Curah sikit. Pokoknya buruh tentang apa yang kita nak belajar sepanjang semester. Pertemuan yang kedua, saya sentuh tentang pengenalan kepada subjek, iaitu ilmu tasawuf secara umum. Contohnya saya sebutkan sebelum ini ialah ilmu tasawuf, subjek kita adalah subjek kita ialah will be removed. Siapa pula kena remove ni? Some people will be removed from the meeting. Siapa pula remove ni? Start anyway. Tak faham aku. Kenapa kena remove? Rohatul Ain. Tak faham saya. Masuk balik. Saya tak tekan apa-apa. Kenapa remove pula Okey, baik. Okey. Subjek kita adalah tarekat tasawuf dalam tarekat tasawuf dan perkembangan dakwah. Seulang saya secara ringkas sebab kita nak pergi topik lebih topik yang lebih mendalam tentang perkara yang kita nak bincang. Alamak, pendek saya. Okey, subjek kita adalah subjek tentang tarekat tasawuf dalam perkembangan dakwah. Pertama sekali, saya sebutkan pada pertemuan yang lepas dengan yang bahasa yang dakwah, ialah saya sebut tentang di manakah punca sumbernya ilmu tasawuf ini. Mana datang ilmu tasawuf ni? Dari mana datangnya ilmu tasawuf ni? Okey, baik. Kita boleh rujuk kepada dalam satu hadis Nabi dalam Matan Arba'in An-Nawawi, 40 hadis Imam Nawawi 40 hadis Imam Nawawi ni. Dalam 40 hadis Imam Nawawi ni terdapat 40 lah hadis. Kan? Ada 40 hadis lah. Tapi hadis yang kedua,
Hadis yang kedua. Hadis yang kedua dipanggil hadis Jibril ataupun Umar. Hadis Umar yang menyentuh tentang ilmu, 3 ilmu yang utama. Saya sampai sebentar lalu je. Takut ada yang masih terlupa, tak ingat. Sebab ada satu kelas saya tanya pun macam dia lupa. Saya kata ilmu tasawuf tu dia asas daripada ilmu apa? Dalam Islam kan. Jadi ilmu tasawuf ini adalah pecahan daripada ilmu Islam yang paling utama. Ilmu Islam yang paling utama. Kalau ilmu fiqh diambil daripada rukun Islam yang 5. Kerana di dalam rukun Islam itu ada solat, puasa, zakat. Itu berkaitan dengan hukum hakam, fiqh, ibadat dan sebagainya. Adapun berkaitan dengan perkara ilmu yang berkaitan dengan ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, ilmu tauhid ataupun ilmu akidah, dia diambil daripada rukun iman yang 6. Terdapat dalam itu kepercayaan yang wajib bagi seorang Muslim. Baik. Adapun ilmu tasawuf diambil daripada ta'rif ihsan. Jadi kesimpulannya ialah ilmu Islam yang terbahagi kepada 3 ini dia beri nama ataupun diistilahkan dengan nama yang baru, nama yang tidak ada zaman Nabi. Maknanya kalaulah zaman Nabi, hanya sahabat Nabi tahu rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6 dan ihsan saja. Dia tidak ada istilah lagi lepas pada itu. Zaman Nabi, cerita zaman Nabi ni. Setelah kurun yang kedua, barulah setiap ilmu ini dia ada nama yang tersendiri. Misalnya ilmu fiqh pada rukun Islam yang 5, ilmu tauhid atau ilmu akidah pada rukun iman yang 6, dan ihsan dipanggil sebagai ilmu tasawuf. Jadi menjawab persoalan kepada orang yang bertanya ataupun orang yang nak mengetahui di mana asal usul ilmu tasawuf. Asal usul ilmu tasawuf datangnya daripada hadis ini. Hadis ini sahih dan duduk di hadis yang kedua paling penting dalam banyak-banyak hadis selepas hadis niat. Bermakna saya nak beritahu sikit kenapa Imam An-Nawawi bagi 40 hadis. Kerana dalam berjuta hadis ni, ratus ribu juta hadis, berjuta hadis ni, rangkum semua tinggal 40. Paling penting. Dan kalaulah kita kata kalau 40 hadis ni paling penting, nombor 1 lagilah penting, betul kan? Jadi nombor 2 pun penting juga. Sebab itu hadis yang pertama dalam matan arba'in dipanggil hadis niat. Makna apa saja nak buat mesti dengan niat. Itu hadis yang paling penting. Yang kedua penting juga, bermakna ilmu Islam terbahagi kepada 3 ni perkara yang sangat penting. Sebab itu kita bimbang ada di kalangan masyarakat yang tak faham. Bukan tak faham, tak ada ilmu. Apatah lagi nak faham, yang mengatakan bahawa ilmu tasawuf ini tidak ada dalam Islam. Ini satu dakwaan yang langsung tidak berasas. Sedangkan ilmu tasawuf itu diambil daripada ilmu ihsan. Bukan suka-suka ulama letakkan nama begitu. Di zaman ulama fuqaha seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka itu pada zaman mereka itu sudah ada perkataan-perkataan tasawuf, sudah disebutkan. Lebih-lebih lagi zaman Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal sudah ada. Ada sebahagian jumpa Imam Malik pun sudah sebut maknanya dah masuk kurung kedua, mana 100 tahun ke atas sudah disebut. Imam Hanafi pun ada sebut, menunjukkan bahawa ilmu tasawuf ini datang daripada Islam. Kenapa saya cakap macam tu? Mungkin antum tertanya-tanya, kenapa Ustaz beria sangat cakap pasal ni? Kerana ada di kalangan kita orang Islam mengatakan bahawa ilmu tasawuf ini datang daripada Buddha, datang daripada Hindu, datang daripada Yunani dan sebagainya, bukan daripada Islam. Siapa yang bercakap macam ni, kata para ulama, bukan bimbang, dia boleh terkeluar daripada Islam. Kenapa? Islam itu terbahagi dengan 3 ilmu yang utama. Kalau dibuang ilmu tasawuf, dibuang 1/3 daripada agama dia. Jangan main-main. Sebab itu saya katakan, sebab itu ilmu tasawuf ini duduk hukumnya, belajarnya adalah fardu ain. Sama juga fardu ain belajar ilmu akidah, sama juga fardu ain dalam belajar ilmu fiqh. Fardu ain, maknanya tak belajar boleh jatuh dosa. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, saya ambil contoh yang paling mudah. Sembahyang kita.
sembahyang kita, adakah sembahyang kita hanya kita melihat kepada kita menunaikan rukun-rukun yang 13 sahaja untuk dapatkan sah solat sembahyang? Jawapannya mungkin antum kata, itu je lah Ustaz 13, mana ada 14. Betul juga kan? Tapi ada satu elemen yang disebut dalam ilmu tasawuf, ilmu khusyuk ataupun ikhlas. Ikhlas. Saya nak tanya, penting tak ikhlas dalam sembahyang? Penting tak khusyuk dalam sembahyang? Semua akan jawab penting. Semua akan jawab penting Ustaz. Tapi kalau dalam solat kita tak ada khusyuk dan tak ada ikhlas, sah tak sembahyang? Semua akan jawab, sah lah Ustaz, sebab dia rukun 13 dah buat. Okey, kalau kita hanya bergantung dengan rukun 13 semata-mata untuk sahkan sembahyang kita, kita tidak kurang daripada orang yang melaksanakan sembahyang sama dengan golongan munafik. Saya ulang sekali lagi. Kalau kita hanya mementingkan 13 rukun itu sahaja, kita ni ada harapan jadi orang munafik. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana Al-Quran sebut. Al-Quran sebut orang munafik ini apabila mereka idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Orang munafik ni dia bukan tak sembahyang, dia sembahyang lah. Malahan orang munafik di zaman Nabi sembahyang di belakang Nabi, lagi power belakang Nabi. Sembahyang di belakang Sayyidina Umar, sehingga Sayyidina Umar dibunuh oleh orang munafik, ditikam. Kalau siapa yang tahu sejarah orang yang membunuh Sayyidina Umar itu seorang hafiz Quran. Hafiz Quran. Kita bukan hafiz Quran, qul huwallahu ahad 3 kali je. Dah dakwah hafiz Quran. Betul tak? Itu pun payah nak baca 3 kul hari-hari. Ini hafiz Quran, sembahyang belakang Sayyidina Umar. Agak-agak kalau orang belakang sembahyang belakang raja kita, sultan kita, hebat ada orang tu. Mesti hebat. Tapi ni tak. Kenapa berlaku ini? Sebab Nabi dah sebut dah masa ketika Nabi hidup lagi. Nabi dah kata, munafik ini dia adalah orang yang nampak di luarnya seperti Islam tetapi di dalamnya kufur. Kita tak mahu macam tu. Sebab apa? Sebab itulah kalau kita berpandangan bahawa cukuplah dengan rukun 13 tadi, boleh kita, maknanya cukup dengan rukun 13 dah memadai untuk kita solat. Tak boleh cakap macam tu. Kenapa? Kerana kalau sekira kita hanya pada rukun 13, kita bimbang ada elemen yang boleh menyebabkan kita boleh jatuh munafik. Maknanya ada peluang menjadi munafik. Ada peluang. Bukan saya kata siapa yang sembahyang 13 rukun je munafik. Jangan auta cakap saya. Kan ada pula yang auta cakap saya pula. Saya tak cakap macam tu. Ada pula ustaz mendakwa bahawa siapa yang sembahyang 13 saja dia munafik. Kau jangan pasal-pasal. Saya cakap lain, saya rakam ni. Jangan pasal-pasal. Ada yang tertidur ni kan, tak apa benda sambil jogging dengar saya punya kuliah ni. Memanglah korang. Aku sumpah jadi stokin juga. Tak ada. Saja main. Jangan. Tak baik macam tu. Okey. Nampak faham So macam tu. Kita bukan apa. Iman kita, Islam kita, iman kita, ada orang bercakap. Saya nak beritahu lah kat sini. Biasa tak kita dengar kita menjadi seorang Muslim, menjadi seorang mukmin? Biasa tak dengar menjadi seorang muhsin? Jarang dengar tak? Jarang. Padahal Islam itu Muslim. Iman itu mukmin. Ihsan itu muhsin. Sebab itu kita, bila kita belajar ilmu tasawuf, baru kita tahu, ya Allah, baru aku tahu aku ni belum sempurna Islam aku. Kenapa? Baru Islam, baru mukmin, muhsin, tak pernah belajar pun sepanjang hidup. Jadi apa yang dikatakan muhsin? Itu saya dah sebut dari itu kan. Muhsin itu diambil daripada istilah apa? Daripada al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah. Maksudnya ihsan itu ialah kamu beribadat, kamu solat contohnya, seolah-olah kamu tengok Allah. Kalau kamu tak dapat tengok Allah, yakinlah, percayalah, yakinlah dan rasa-rasakanlah. Bahasanya rasa-rasakanlah bahawa Allah melihat kamu. Contohlah saya nak beritahu. Tapi kalau buat kelas malam baru dapat feeling sikit. Ni siang-siang ni tak feeling sangat. Tapi boleh juga yang gelap-gelap kat bilik ni kan. Boleh juga dia test kan. Cuba tengok kiri kanan. Belakang lansir, cuba tengok belakang lansir. Ada apa-apa tengok tak? Ada sesiapa yang tengok tak?
Cuba tengok. Ada tak? Ada. Aku rasa ada orang tengok. Ada orang tengok lah saya tak sedap hati lah. Sudah. Semua takut masing-masing. Ada tak perasaan takut bila rasa ustaz cakap macam tu? Ustaz janganlah ustaz, saya dah seorang-seorang kat rumah ni. Petang-petang senja-senja ni. Kan? Semua ada perasaan takut. Okey, mana datang perasaan takut tu? Mana datang perasaan takut? Kerana kita merasakan ada sesuatu yang lain sedang memerhati saya. Betul tak? Betul tak? Okey. Saya nak tanya. Nak tanya semua, jawab sendiri. Jangan cakap kuat, jawab dalam hati je. Saya nak tanya. Wajib tak kita percaya yang Allah sedang tengok kita? Wajib tak percaya? Wajib tak? Allah tidak pernah terlepas melihat kita. Betul tak? Kalau Allah terlepas melihat kita, jawabnya dia bukan Tuhan lah. Betul tak? Okey, siapa yang rasa sekarang ni Allah tengok dia? Siapa rasa? Seorang pun. Siapa yang jawab memang dia wali Allah. Siapa yang rasa sekarang Allah tengah tengok dia, rasa betul, feeling. Ya Allah ustaz, saya tak boleh nak online ustaz, saya nak berzikir ustaz sebab Allah tengah tengok saya ustaz. Saya tak sembahyang lagi ustaz, saya rasa macam nak masuk neraka. Orang macam ni insya-Allah memang wali Allah lah. Kalau lah ada nabi, dia lah nabi akhir zaman. Melampau kan? Itu melampau dah tu. Tak nak katakan bahawa semua di kalangan kita mengalami masalah merasai Allah melihat kita. Merasai Macam tadi lah. Saya kata kat belakang ada orang tengok. Ya ke ustaz? Saya main ustaz. Ni petang-petang ni. Hilang selera nak makan saya kan. Orang dah tengok-tengok saya ni. Dah lah semalam cerita hantu. Contoh. Nampak? Itu baru perasaan tu. Bayangkan selama ini bila kita kata. Contohnya antum pergi kuliah maghrib. Atau kuliah isyak. Atau kuliah bila Quran. Ada ustaz kata. Percayalah bahawa Allah sedang melihat anda. Ini akan lalu masuk kanan, keluar ke kiri. Betul tak? Dia tak akan rasa feeling pun. Feeling langsung tak ada. Betul tak? Kenapa jadi gitu? Kerana kita tak belajar ilmu tasawuf. Kita tak belajar ilmu tasawuf. Sebab itu kita tak rasa bahawa Allah Ta'ala merasai Allah Ta'ala melihat kita. Tapi kalau kita belajar ilmu tasawuf dengan amalannya, insya-Allah akan datang perasaan Allah SWT memerhati kita. Maka berlakulah proses. Dipanggil apa? Muraqabatullah, iaitu kita merasai bahawa Allah sedang menilik-nilik kita. Apa yang kita buat daripada mula kita buka mata sampai kita tutup mata. Betul tak? Allah memerhati. Saya nak tanya, mungkin kalau ada yang contoh kata Allah memang lah ustaz. Okay, fine. Okay, saya nak buat contoh sekali lagi. Siapa yang beriman kepada rukun iman yang 6? Semua beriman kan? Okay. Rukun iman yang keberapa? Percaya kepada malaikat. Sudah. 3. Itu rukun negara. Ada rukun iman yang ke cepat dia. Allah ada macam-macam nombor dah keluarnya. Tak beriman ke budak dia. Tak petang ni. Okey, tak apalah. Nanti sekarang ada yang kata macam-macam. Okey, rukun iman ada percaya pada malaikat. Betul? Okey, saya nak tanya. Rukun iman percaya pada malaikat. Benar-benar kita percaya pada malaikat. Orang percaya tak pada malaikat? Percaya kan? Okey, percaya. Sekarang saya nak tanya. Percaya tak Raqibun Atid ada sebelah? Kanan kiri kita. Percaya tak? Cuba bagi salam sikit ke kanan. Dia jawab. Tak jawab kan? Jawab. Alamak, nak mati tu. Kalau dia jawab. Kalau kita beriman, kita orang mukmin percaya kepada malaikat. Okey, beriman percaya kepada malaikat. Kita katakan Raqibun Atid duduk kiri dan kanan kita. Tak pernah terlepas daripada kita. Kenapa sebelah kanan dan sebelah kiri kita ada bersama kita? Kenapa kita tak malu dengan malaikat ni? Malaikat tengok kita ni. Dua-dua malaikat tengok kita ni. Dua-dua malaikat tengok. Kenapa ada orang yang mana dia tahu malaikat kiri kanan ada tapi dia buat jahat juga? Kenapa? Sebab dia tak feeling. Dia tak benar-benar feeling ada malaikat. Bayangkan malaikat tiba-tiba menjelma depan kita. Memang pensan sampai seminggu. Kalau mujur seminggu. Betul tak? Menjelma malaikat. Akulah Raqib, ambil nak. Betul tak? Sebab feeling kita tak nampak. Feeling tak ada. Sebab itu
Kata ulama, tidak cukup hanya percaya tetapi perlu merasai. Tak cukup contoh lagi. Saya buat contoh lagi lah. Petang-petang ni kena banyak sikit contoh. Contoh dia. Makan durian tak? Tak makan? Tak kira lantak orang lah. Durian tak durian. Saya buat contoh durian. Makan durian bagus. Okey. Makan durian pula. Kita bila kita orang kawan-kawan tanya, hampir pernah makan musangking tak? Tak pernah makan musangking. Oh sedap. Kita pun syok sendiri. Oh sedap. Sebab kita dah makan. Kita dapat, bukan hanya kita tahu ia musangking, tetapi bila kita makan, Masya Allah, memang sedap sangat. Tak boleh nak cerita, Ustaz. Yang kawan pula, dia tak pernah makan musangking. Kita pun cerita, kau tahu musangking warna kuning, bila makan begini, biji dia halus. Ya Allah, rasa dia macam makan aiskrim. Rasanya macam aiskrim, tapi ceritanya durian. Kenapa dia cakap macam tu? Kerana kawannya tak pernah rasa. Sebab itu dia buat contoh macam tu. Macam aiskrim vanila. Tapi pasal vanila dengan durian. Durian lah, vanila kan. Jadi kepercayaan seseorang itu apabila dia merasai baru dia tahu hakikat sebenar apa yang dia rasa. Betul tak? Bila dia makan, kau ni susah sangat aku explain ni. Ambil ni durian ni, aku belanja kau. Kan, sebutir je dah. Sebiji dia makan. Betul-betul sedap. Barulah kepercayaan dia terhadap sedapnya musangking tadi apabila dia rasa dengan lidah dia. Jadi sekarang ni soalannya Allah tak nampak macam mana kita nak rasa. Sebab itu dalam hadis Al-Ihsan tadi dia kata ka'annaka. Ini kena bahasa Arab. Geng-geng bahasa Arab ni tak tahu siap. Ka'annaka, apa makna ka'annaka? Seolah-olah seperti seumpama. Sedap macam aiskrim vanila lah. Itu dia. Itu dia. So sekarang ni kita nak belajar ilmu tasawuf ini adalah ilmu yang ada kait dengan rasa. Feeling. Rasa Allah ada. Rasa bahawa Allah Maha Besar. Macam mana rasa Allah Maha Besar? Rasa Allah Ta'ala itu berkuasa. Rasa Allah Ta'ala itu maha macam-macam lagi. Kan? Jadi kalau kita ada feeling rasa tadi, maka iman tadi, Islam dan iman yang ada, dimasuk rasa, dia akan datang satu aduan yang sangat mantap. Sebab itu selama ni, kita beramal soleh, tak berapa. Kita beramal, semayang dan sebagainya, tak berapa nak ada feeling. Tak ada feeling sangat, kurang lah feeling dia. Buat macam mana, dah 10 tahun dah semayang. Contoh kan, gitu je. Tak boleh. Kita ada ihsan baru dapat feeling. Sebab itu, Nabi ni semayang, pada pandangan Nabi semayang, dia kata semayang ni merehatkan. Bila saya cakap semayang merehatkan, ramai cakap, semayang merehatkan, Ustaz ni biar betul. Semayang rehat. Ada ke semayang rehat? Semayang rehat, tidur. Itu rehat. Semayang rehat. Macam mana semayang berbentuk rehat? Kenapa semayang rehat? Kerana Rasulullah sembahyang tadi dengan ihsan. Bila disembahyang dengan ihsan, iman dan Islam tadi merehatkan tubuh badan dia. Jadi rehat, badan dia jadi rehat. Bila rehat, khusyuk lah semayang. Ini tak semayang kita berkelip-kelip, dah pejam mata kelip pula. Kononnya nak khusyuk. Tapi teringat benda lain, saya pun tak siap lagi. Sekarang nak kelas online pula, lemak, tak makan lagi. Kang makanan dalam tujung saji, adik ambil pula. Semua difikir. Mana nak rehatnya? Bila sembahyang, berehat seluruh anggota, luar dan dalam. Maka sembahyang kita akan tertumpu kepada Allah yang maha besar. Allahu Akbar, hilang semua. Allahu Akbar. Terus meeting. Allahu Akbar, meeting terus. Semua ada, pengurusi majlis ada, dia ada, setiausaha pun ada, dia buat catatan, semua ada. Allah Akbar. Subhanallah Muhammad. Kat mana tadi? Okey. Dah sampai kat Kuala Lumpur. Nak mana bila sembahyang tu, terus program, terus meeting antara otak dengan hati bermeeting, kedua-duanya tadi. Ini namanya tak rehat. Okey, itu saya nak bagi jelaskan kat situ. Okey? So faham maknanya, ihsan tadi adalah untuk menyempurnakan Islam dan iman seseorang. Okey, saya nak pergi kepada peringkat yang kedua.
So faham? So Islam itu datang daripada ilmu tasawuf dan datang daripada ilmu Islam yang ulung, iaitu ihsan. Mungkin ada yang tanya datang mana nama istilah tadi? Istilah itu datang setelah masuk kurun yang kedua. Kurun yang kedua. Bukan hanya tasawuf saja. Ilmu fiqh pun terkenal pada kurun yang kedua. Ilmu tauhid pun namanya ada pada kurun kedua. Kalau orang tanya, ilmu fiqh, ilmu tauhid ada tak di zaman Nabi? Tak ada jawapan dia. Siapa kata ada? Memanglah. Zaman Nabi tidak ada istilah-istilah nama-nama semua ni. Termasuk ilmu tajwid. Pernah dengar hadis Nabi? Hari ni saya nak ajar ilmu tajwid. Dengung ke? Dengung. Mak Jais, Mak Lin ada zaman Nabi? Tak ada ke? Mana ada? Hatta titik dengan baris pun zaman Nabi tak ada. Betul? Semua mana datang kita belajar dekat masa sekolah rendah dulu, masa kafar dulu, fardu ain tu, makcik yang mengajar pula, nenek pula yang belajar, dia tak pandai bahasa Arab. Dia buat Jawa. Alik dua di atas, an, alik dua di bawah, in, an, in, od. Tang mana dua di atas? Nabi pernah ajar kedua di atas. Ini semua bid'ah. Betul tak? Jadi mana ada zaman Nabi tak ada semua-semua tu. Macam mana boleh ada? Kerana ada ulama setelah itu dia beri nama istilah kepada namanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni mengajar kita macam mana Rasulullah baca Quran. Ilmu fiqh, macam mana ilmu fiqh boleh ada? Nama fiqh zaman Nabi tak ada. Maka macam mana boleh ada ilmu fiqh? Kerana ulama meletakkan nama. Bila sebut fiqh, ilmu yang berkaitan dengan 4 perkara: ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Sama juga dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf juga zaman Nabi tak ada sebut istilah itu. Tetapi setelah kurun kedua, nama ilmu tasawuf itu baru ada. Disebutkan dalam buku ini, kalau siapa dapat nanti buku ini, antum akan jumpa di awal-awal. Jumpa apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dengan Imam Syafi'i, apa yang disebutkan oleh Imam Malik dan juga disebutkan oleh Imam Hanafi tentang ilmu tasawuf. Bermakna zaman mereka ni sudah ada ilmu tasawuf. Imam Hanafi wafat tahun bila? Imam Hanafi wafat pada tahun 150 ke 140 Hijrah. Imam Hanafi. Lama tak? Tolak yang kedua bermakna 1200 lebih. 1200 lebih Hijrah. Maknanya ilmu tasawuf sudah ada 1200 lebih Hijrah. Sebab apa? Imam Hanafi sudah sebut. Kalau nak pergi lagi awal, Imam apa? Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri wafat pada 100 lebih sikit je. Lagi awal. Nampak tak? Bermakna ilmu tasawuf sudah ada. Sudah ada lama. Macam mana orang kata tak ada? Sebab apa? Di Malaysia je macam ni. Negara lain okey je. Di Mesir misalnya. Di tempat-tempat lain, bila sebut ilmu tasawuf dia orang boleh terima. Tapi di Malaysia ni pelik sikit. Agaknya sebab terkabur dengan ada fatwa. Jakim, fatwa negeri-negeri tulis itu ilmu tarekat tasawuf ni sesat. Maka dia pun sesat dengan tasawuf, dia sesat dengan tarekat-tarekat sekali. Tak boleh macam tu. Yang disesatkan itu pemimpin yang menggunakan nama-nama. Saya ulang banyak kali, jangan tertipu lagi. Yang dia katakan sesat itu orang tu dia ambil nama tasawuf, dia ambil nama-nama mana-mana tarekat untuk supaya orang kenal dia. Maka bila diharamkan dengan nama dia, dengan amalan dia lah. Tapi bukanlah tarekat dan tasawuf itu salah. Jangan kita salah faham kat situ Macam saya buat contoh sebelum ni lah. Kalau katakanlah dalam FPPI ada satu orang budak dia pergi mencuri dekat 7E ke atas sana. Tiba-tiba heboh satu BSP, Bandar Seri Putra dekat kuis ni kan, area sini kan. Dia kata pelajar kuis mencuri. Semua pelajar kuis mencuri. Orang setuju tak orang cakap macam tu? Mesti kita marah. Apa pula semua yang curi ni seorang aja? Kenapa pula kuis pula yang dimalukan? Nampak tak? Kita pun tak setuju. Kenapa? Yang curi itu seorang. Sama juga dengan tarekat tasawuf. Yang membuat kerosakan terhadap tarekat ni seorang dua aja. Kan? Kenapa pula tarekat itu atau tasawuf itu dipersalahkan, sedangkan tarekat dan tasawuf itu adalah perkara perkara yang datang daripada Quran dan Sunnah juga. Okey, itu kena clear dan jelas. Sebab saya nak beritahu bahawa tarekat dan tasawuf ni bukan cerita Malaysia, No. Bukan cerita Malaysia. Dan cerita tarekat tasawuf ni bukan baru 100 tahun 200, bukan. 1000 tahun lebih lagi. Zaman Hasan Al-Basri lagi. Hasan Al-Basri ni wafat 10 lebih Hijrah. Bermakna sudah lama. Kita baru belajar hari ni. Hari ni baru belajar. Tak pun kemarin
buka Google, Ustaz, saya baru tahu tarekat tu sesat. La ilaha illallah. Padahal tengok Google tu adalah Yahudi. Mana boleh? Kita ambil apa itu? Kita belajar betul lah. Kita belajar betul. Baru kita tahu sesat atau tak sesat. Contoh ni ditulis oleh UUM Press, Universiti Utara Malaysia. Tengok tajuk dia. Nampak atau tak nampak ni? Nampak? Bukunya tebal mana? Ini semua ditulis oleh sarjana tentang kajian terhadap perkembangan tarekat tasawuf. Takkanlah orang yang menulis ni semua sesat. Sesat. Ini apa semua ni? Tak boleh juga macam tu. Tak boleh lah. Kita yang tak ada ilmu, kita hukum kat orang. Tak boleh. Ini baru satu buku. Saya banyak lagi buku. Nak tunjuk? Biar habis ke semua sekali saya tunjuk. Nak? Tak. Nanti. Kan? Ini bahasa Melayu ni. Bahasa Arab saya berlambak lagi dekat saya punya meja. Kalau nak tengok tu, saya tutup dengan saya tutup dengan saya punya Malaysia ni. Nampak ni. Ni tudung buka urat bukan buka tudung. Tengok lah. Berlambak ni. Kalau nak tengok. Adab bersuluk ni. Nampak ni. Ini buku-buku ni bukan tulis-tulis tepi-tepi longkang, bukan. Ini memang kajian sarjana ni. Bukan masuk universiti dapat PhD. Kalau sesat nanti PhD sesat. Nak lagi. Saya ambil satu lagi ngelah. Yang terakhir sekejap. Ni lah. Bila saya tak jumpa pula. Saya nak bagi satu kepahaman pada antum. Mungkin ada di kalangan student yang dia tak berapa nak faham ataupun dia meletakkan stigma kepada mana pula buku UKM. Ada orang pinjam. Dia ni ramai dia orang pinjam buku saya. Contohnya kan. Ni UKM. Ni UKM. Nampak ke tidak? Ni UKM. Tulis isu-isu dakwah tarekat tasawuf ajaran sesat di Malaysia. Dakwah. Takkan pula bila ajaran sesat cerita pasal dakwah. Apa pula cerita pula? Ajaran sesat bukan dakwah. Tu da'iyah nama dia. Okey? Banyak lagi lah. Okey, itu satu perkara. Buku-buku yang saya banyak lagi kat belakang ni. Nanti awak boleh datang. Ni library kecil saya. Mini library. Baik. Terus lagi. Yang kedua ialah bila mana ada orang cakap macam tu, pertama sekali kita melihat kepada tokoh. Okey. Kalau ada orang kata tarekat tasawuf ini tak betul sesat sembaga. Okey, kita bagi ulama, satu orang ulama, iaitu Imam Ghazali. Saya tak nak bagi orang lain sebab orang lain tak kenal. Kalau sebutkan orang cakap ustaz, siapa dia orang kampung ustaz ke? Oi, ulama weh. Kalau kau tak pernah dengar macam ulama, kalau sebut artis bukan main kenal. Sebut ulama tak kenal. Contoh saya sebut Syekh Abdul Wahab Syarani. Siapa dia? Cepat saya nak tanya. Syekh Junaid Al-Baghdadi, siapa dia? Macam kenal ustaz. Jiran sebelah saya sama nama tu ustaz. Ambil nak. Kan? Ini masalah kelemahan kita. Janganlah bila kita tak pernah dengar, kita kata benda tu tak betul. Okay? Jadi contohnya kita ambil Imam Ghazali. Semua kenal Imam Ghazali ni kan? Imam Ghazali. Ke dia tak kenal? Buat malu je. Jangan akulah kalau tak kenal. Buat tahu je, angguk je. Sudah. Imam Ghazali, misalnya. Imam Ghazali, dia bertarekat tasawuf. Bertarekat Imam Ghazali ni. Baca kitab Ihya Ulumuddin. Kalau awak baca kitab saya, awak nampak ustaz ni bahaya sebab ustaz yang tulis. Okey, kita baca kitab Ihya Ulumuddin. Berjilid-jilid tu. Nanti awak akan jumpa sejarah Imam Ghazali. Dia cerita sejarah bagaimana dia mengambil tarekat dengan guru dia, iaitu Syekh Yusuf Nasaj. Ini nak cerita ni. Sedikit saya cerita tentang Imam Ghazali. Imam Ghazali ni, dia ada jawatan, dia panggil jawatannya Hujjatul Islam. Bukan jawatan, dia di gelaran. Kalau zaman sekarang kita panggil Profesor Emeritus, Datuk Doktor, Datuk Seri, Panglima, Perkasa, tak perkasa, macam-macam benda lah kan. Kita bagi nama kat orang tu, berpangkat-pangkat lah. Kan? Imam Ghazali ni, Hujjatul Islam. Imam Ghazali wafat pada tahun bila? 505. Saya suka betul nombor dia. Sampai saya ambil nombor telefon saya, handphone saya pun 505 belakang tu. Kan? Tu. 505. Wafat Imam Ghazali. Imam Ghazali ni Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ni, kalau kita tolak sekarang ni 1400 lebih kan. Tolak dengan 500. Lebih kurang 1000 tahun dulu. 1000 tahun dulu 1000 tahun dulu. Sekarang ni kita pakai kitab-kitab dia lagi. Okey. Imam Ghazali ni,
1000 tahun start dia hidup sampai sekarang tidak ada seorang pun ulama yang gelarannya sama dengan Imam Ghazali. Tak ada. Kata ulama semua tak layak, melainkan Imam Ghazali paling layak. Makna tak ada orang. Kalau kita sekarang datuk kan, ramai je orang datuk. Betul tak? Datuk Seri ramai je. Emeritus ramai je. Tapi Hujjatul Islam, Imam Ghazali ni tahap ilmu dia, pada zaman dia kata, pada zaman dia, apa segala ilmu yang ada pada zamannya, dia mahir dan pakar. Khususnya dalam bidang agama. Pakar semua. Kita ni, entahlah. Kalau yang bahasa Arab, ilmu nahu pun tak selesai lagi. Bagi depan, bagi belakang. Kan? Ismaila ke Ismailu ke Ismaili. Sudah dah. Itu pun dah pening kepala. Alamak Ustaz nak bagi-bagi apa? Ustaz, lepas huruf ja, lepas huruf ja, depan ke belakang ke bawah? Bawah Ustaz. Okey, kalau min aini ke min aina? Pula Ustaz, apa benda pula nak i'rab? Itu pun dah pecah kepala kita nak fikir. Imam Ghazali dia tahap dia pakar semua bidang, apatah lagi bahasa Arab. Alright, baik. Nak ceritakan bahawa sehebat Imam Ghazali, dia belajar ilmu tasawuf. Setelah mana dia pelajari ilmu-ilmu Islam ni, fiqh, tauhid, bla bla bla, hadis, Quran, apa semua dia dah belajar. Satu hari dia bertemu dengan adik dia. Panjang ceritanya, saya singkatlah sebab petang sangat dah kan. Korang bukan nak dengar cerita. Kan? Okey. Imam Ghazali jumpa adik dia. Dia jealous dengan adik dia. Sebab adik ni relax je. Bila semayang, tenang je semayang adik. Dia jealous. Ulama kan, dia bila tengok orang tak senang duduk dia dengan ilmu orang. Dia bukan nak hina orang tu, tidak. Dia rasa nak, dia banyak dah ilmu dia ada. Dia tengok orang ni macam ada ilmu lain. Maka dia tanya pada adik dia, kau ni lain macam lah semayang. Tenang gila semayang. Aku jealous lah. Tapi bukanlah cakap macam tu. Melampau kan. Ni Ghazali cakap macam tu kan. Ni contoh je lah kan. Adik dia kata, tak adalah, biasa-biasa kan gitu. Kata Imam Ghazali, kau ni belajar dengan siapa ni? Tenang pula semayang ni. Aku ni Hujjatul Islam ni kan. Patutnya ketenangan tu aku lebih tenang daripada kau kan. Bahasanya lebih kurang macam tu. Tapi tak cakap macam tu kan. Kata anak adik dia kata, aku belajar dengan si Fulan bin si Fulan. Dia kata, aku nak jumpa tok guru kau ni. Boleh? Dia pun bawa. Pergi jumpa tok guru dia. Dia pendekkan cerita. Pergi jumpa. Maknanya Imam Ghazali merendahkan diri lah jumpa. Wahai tok guru, Tuan Syekh, aku nak belajar dengan kau. Tuan Syekh ni kenal dengan Imam Ghazali. Power kot. Yang Tuan Syekh ni, Imam Ghazali pun tak kenal dia. Kita kalau jumpa orang tak kenal, I'm Datuk, you know. You apa? You ada ni, pangkat tak ada kan? Soalan macam tu kan. Tapi Imam Ghazali tak, dia humble. Dia memang tawaduk orang ni. Tok guru kata, Tuan guru dia kata apa? Syekh tu kata apa? Wahai Imam, dia kata apa? Kalau kamu nak belajar dengan aku, ada 3 syarat. Pertama, masa tu Imam Ghazali, dia menjawat jawatan macam, kalau pensyarah, ketua segala pensyarah-pensyarah. Macam tu. Kalau ulama, ketua segala ulama-ulama. Ada paling tinggi lah level orang ilmuwan paling tinggi zaman itu. Dia kata Tok Guru kata ada 3 perkara aku dia minta. Kalau awak nak belajar dengan aku, betul-betul nak belajar dengan aku, 3 perkara. Yang pertama, letak jawatan. Buang jawatan tu. Belum apa-apa kenal tidak, apa tidak, letak jawatan. Agak-agak kalau antum kena macam tu, buat apa? Banyak cantik, kau siapa, aku siapa? Macam tu kan. Tapi Imam Ghazali humble. Sebab itu layak dia dapat ilmu tu. Maka Imam Ghazali kata, okey, syarat kedua apa? Syarat kedua, kau ni banyak reta ni. Orang berpangkat, mesti reta banyak. Reta-reta kau semua tu jual. Jual semua. Amboi, permintaan memang power lah permintaan ni kan. Ini ada dalam Ihya tau. Bukan saya reka. Boleh buka dengan Ihya. Imam Ghazali cerita, mula-mula dia belajar ilmu tasawuf. Syarat kedua tadi, jual harta benda, dan harta tadi engkau ambil, sebahagian kau bagi aku, sebahagian lagi engkau menyara hidup engkau. Ini kalau Tok Guru minta harta, mesti kata confirm sesat. Tengok Imam Ghazali. Dia orang cerdik. Dia cerdik. Dia tahu bezakan antara sesat dengan tak sesat. Kita je yang tak cerdik. Semuanya sesat. Kita seorang je tak sesat. Okay? Alright. Kata Imam Ghazali, okay, yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga, kau tadi letak jawatan kan? Dah harta kau jual kan? Aku nak, kalau kau nak belajar, datang duduk dengan aku.
Belajar mesti duduk dengan aku. Aku tak mau kau duduk dengan orang-orang. Orang-orang lain tak nak. Yang bestnya Imam Ghazali tak tahu berapa lama yang dia bagi masa untuk belajar dengan guru ni tadi. Akhirnya Imam Ghazali balik semaya istiqarah bla bla bla. Dia pun kata okeylah aku buat keputusan lah. Kerana dia betul-betul bersungguh nak ilmu tu. Sebab dia dah ada ilmu lain-lain semua dah ada. Tinggal ilmu ni dia kata. Yang aku belum ada. Iaitu ilmu khusyuk dalam sembahyang. Tak ada rupanya dalam fiqh. Tak ada rupanya dalam ilmu tauhid. Tak ada dalam ilmu-ilmu lain. Melainkan dengan ilmu tasawuf je dalam khusyuk. Maka dia nak ilmu khusyuk tadi. Maka dia belajar. Apa nama guru tadi? Syekh Yusuf Nasaj. Syekh Yusuf Nasaj. Baik. Belajar Imam Ghazali. Saya nak tanya. Siapa tahu Imam Ghazali belajar dengan Syekh Yusuf Nasaj ni berapa lama? Kalau degree 4 tahun. Kalau diploma 3 tahun, 3 tahun setengah. Agak-agak. Ke sama dengan asasi 2 tahun. Agak-agak lah Imam Ghazali belajar. Ustaz, takkan lama sangat Ustaz. Kurang-kurang 1 semester. Ya. Imam Ghazali belajar ilmu tasawuf 11 tahun. Letak jawatan harta dijual duduk dengan Syekh Yusuf Nasaj 11 tahun. Baru dapat menguasai ilmu tasawuf. Jadi antum lepas habis belajar 14 minggu. Bukan 14 tahun 14 minggu ni jangan ada dakwa. Saya sufi. Saya dah belajar ilmu tasawuf. Saya tahu semua perkara. Saya lah wali Allah. Nak kena keletuk dengan saya. Ni, ketuk. Mana boleh selam bekau je kan. 14 minggu nak kata pandai dah. Tak boleh. Alright. Sebab itu belajar kena sungguh. Jadi Imam Ghazali 11 tahun. Bayangkan 11 tahun. Lama tu. Kita kalau campur asasi 2 tahun, 3 tahun diploma, 4 tahun. Belum cukup lagi. Maknanya ada degree asasi diploma dengan degree pun belum cukup lagi 11 tahun. Cuba bayangkan. Belajar ilmu tasawuf je Orang belajar macam-macam, cuba tanya sekarang. Boleh jawab tak agak-agak yang masa diploma, masa awal semester 1 belajar? Ingat tak? Ramai-ramai boleh tak ingat. Nampak tak? Jadi begitu. Menunjukkan bahawa ilmu tasawuf ni benar-benar dia belajar secara fokus. Mesti talaki. Talaki ni berdepan. Musyafahah. Mesti ada gurunya. Wajib ada guru. Kata ulama, wajib berguru. Dia tak macam ilmu lain. Ilmu tasawuf ni wajib ada guru. Yang mana syaratnya guru dia pernah belajar daripada guru dia. Dan guru yang pernah belajar daripada gurunya pernah dia belajar oleh gurunya. Dan gurunya sampai pertaliannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ajar pada sahabat, sahabat pernah ajar pada tabi'in, tabi'in pernah ajar pada tabi'in, sampai kepada guru yang sekarang. Sekarang ni. Ada ulama buat kajian. Kalau dibuat pertalian itu, belum sampai 70 orang. Lebih kurang separuh dalam 40. Kalau dibuat kajian, guru kepada guru yang secara normal, ilmu tu dipindah. Kalau kira sekarang baru lebih kurang dalam 40 rantaian baru. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata 70. Thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalun hatta 70 bukan itu hadis lain. Apa satu hadis yang Nabi kata itu 70 sehingga 70 pertalian. Bermakna ilmu yang kita belajar ilmu tasawuf ini, katakanlah awak ambil daripada saya. Saya tahu saya punya ni sebab saya ada saya sendiri belajar tasawuf. Saya ambil di Mesir di Mesir. Saya ambil ilmu tasawuf daripada Mesir. Ada nombor dia. Guru ni dia punya apa? Orang belajar hadis tak? Siapa belajar hadis kat sini? Belajar kan? Apa dia panggil sanad kan? Kan? Betul tak? Jadi ulama kira an 1, an 2, an 3, an 4 sampai sekarang jarak berapa pun sama 30-40 juga. Jadi ulama tasawuf, guru yang kita belajar ni, yang benar-benar guru ni yang boleh kita ikut ni, mesti dia ada silsilah tadi dan dia ada nombor dia. Mana kita masa kita nak belajar dengan dia akan beritahu lah saya daripada orang ni. Maka kita tengok dalam silsilah tu orang nombor berapa. Dalam siapa yang ambil sanad hadis pun lebih kurang macam tu juga. Sanad hadis sama juga sanad Quran. Kita baca Quran kita pun ada sanad juga. Dia punya level dia. Kalau saya ni ambil tu nombor 36.
36 ke 37 ha? Dah lupa dah. 37 ke 37. Nanti itulah 37. Jadi kalau saya ambil pada guru saya nombor 37, saya 38. Kalau antum belajar dengan saya, contohlah antum belajar dengan saya, mana antum 39. Macam itulah lebih kurang. Tapi nak belajar ilmu tasawuf ni bukan boleh, Ustaz, okey saya nak jadi 39 boleh tak Ustaz? Angkat tangan. Tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Dia belajar macam Imam Ghazali tadi, 11 tahun. Jadi korang duduk dalam kelas saya ni 11 tahun. Baru kita berhenti. Bukan 11 tahun. Baru kita berhenti. Aduh. Baik. Okey. Kita ulang balik semula tadi. Okey. Jadi ilmu tasawuf ini mesti belajar daripada guru kepada guru kepada guru. Dan syarat guru-guru tadi pernah diajar oleh guru dan pernah diajar oleh guru dan pernah diajar oleh guru. Mesti macam tu. Kalau tak ada, jangan belajar dengan dia. Kalau tak ada, kalau dia kata guru, kita belajar dengan seorang tok guru ni lah katakan. Dia kata saya tak ada silsilah apa pun, saya belajar dengan Nabi direct. Memang nak kena pelangkong. Tak kena pelangkong. Kalau dia dakwa bahawa dia belajar dengan Nabi direct, itu tak betul. Tak boleh. Macam mana dia belajar ilmu direct dengan Nabi? Sedangkan Nabi dah wafat. Tak boleh. Oh, saya belajar melalui mimpi. Tak boleh juga. Tak boleh diterima. Mesti belajar secara nyata macam ni, iaitu dengan apa nama tadi, dengan dipanggil talaqi dan musyafahah. Belajar macam tu. Tambahan ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf ni ramai musuh. Kenapa ramai musuh? Ramai nak orang mengambil kesempatan. Mengaku dia macam-macam lah, wali lah, apalah, tak boleh macam tu. Tak semudah itu. Sebab itu kita belajar ilmu tasawuf ni bukan tujuan untuk berbangga-bangga. Kan? Kita tujuan belajar ilmu tasawuf ini adalah untuk kita kenal Nabi karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, apabila dia nak berwuduk nak sembahyang, dia akan ketika wuduk tu sudah takut pada Allah. Kita tak, orang azan pun tak tahu azan dah. Ya Allah, tadi bukan main kuat azan, boleh dia tanya azan dah. Nampak, bayangkan teruknya kita. Sebab itu ilmu tasawuf ini mengajar kita untuk takut pada Allah, bukan untuk suka-suka. Ada pula yang belajar ilmu tasawuf, dia kata apa? Ustaz, saya belajar tasawuf tujuan nak jadi wali. Ustaz, wali yang keberapa dah? Amboi, boleh diman pula dengan kita. Saya memanglah, saya kata saya wali band, wali matul urus, wali mah, apa lagi wali apa? Wali mujbir, lagi apa? Walia, sing. Boleh lah. Oh, senang suka dia main wali-wali ni pula kan. Hebatlah kononnya kan. Itu satu pembohongan. Kita belajar bukan kerana nak riak, nak tunjuk orang, tidak. Belajar untuk rasa hati kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kita belajar tasawuf, tujuan dia kita nak sempurna sembahyang kita. Kita belajar tasawuf ni untuk bersih jiwa kita. Jadi, kita nak pergi pada step sikit lagi. Dah pukul 6 patut dah berhenti ni. Apabila kita belajar ilmu tasawuf ini mengajar kita tazkiyatun nafs. Kalau ada orang tanya, ilmu tasawuf ni belajar sebab benda Ustaz? Pertama tadi untuk ma'rifatullah. Yang berikutnya adalah ilmu tasawuf ni untuk tasfiyatul qulub, iaitu membersihkan hati kita daripada sifat-sifat terkeji. Sifat-sifat yang buruk tadi, apabila kita belajar ilmu tasawuf dengan beramal dengan apa yang ada dalam ilmu tasawuf, tazkiyatun nafs, macam-macam lagi kita belajar. Nanti kita akan belajarlah, kita akan sebut satu persatu. Jadi dengan cara kita membersihkan hati kita, insya-Allah Taala kita akan jadi orang yang menjadi hamba Allah Taala yang benar-benar akan bukan hanya percaya pada Allah, tetapi merasai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu benar-benar wujud, benar-benar memerhati akan diri kita. Maka bila kita rasa bahawa Allah Taala memerhati hati kita, insya-Allah kita akan terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang terkeji dan terkutuk. Baik. Sebab itu kita belajar ilmu tasawuf tadi. Ya. Saya buat satu contoh yang lepas, saya bagi satu contoh apa dia. Apa hukum orang pergi sembahyang Jumaat curi jubah dan serban jiran sebelah? Apa hukum dia? Sah tak sembahyang dia? Saya tanya sah sembahyangnya, bukan curinya tu. Sah tak sembahyang dia? Sah.
Sah kan? Ada macam kahwin dah, sah gitu je. Kan? Sah ke? Sah tapi berdosa. Ada tapi pula. Macam mana pula sah tapi berdosa? Dia jadi semayang je diterima ke tak diterima gitu kan? Solat dia diterima. Oh, diterima. Tapi dosa tu kira dosa sebab mencuri. Jadi semayang diterima gitu. Oh gitu pula. Macam tu. Dia tak diterima. Dia berdosa, semayang tu terima pula. Kawan Ini siapa tak guru ni? Wali tu. Wali. Tak pun baguslah dia cuba tu baguslah kan. Jawapannya ialah sembahyang ini bukan sekadar cukup sahnya. Kan kita cuba cerita tadi pasal munafik tadi. Nampak tadi cerita pasal munafik tadi. Sembahyang orang munafik ni Allah terima tak agak-agak? Tak terima lah sebab hatinya kufur. Agak-agak orang mencuri ni beriman pada Allah tak? Mana beriman pada Allah? Sebab dalam hadis Nabi kata, saat seseorang itu mencuri, ketika itu iman dia tak ada. Dan macam mana dia semayang tak beriman? Akbar ni, Allahu Akbar. Dia tengok baju dia. Cantik juga aku baju jiran sebelah. Dan macam mana dia semayang itu? Macam mana semayang? Jadi sembahyang ini bukan pada sahnya tetapi pada makbulnya. Pada makbulnya. Jadi Allah, sebab itu dalam kita haji dan umrah, kita ucap pada orang haji mabrur, haji makbul, betul kan? Ada tak sebut? Sah haji, sah haji. Mana ada orang sebut macam tu? Nampak kampung sangat. Mana ada orang cakap macam tu? Haji balik umrah ke? Sah haji tu insya-Allah. Mana ada orang cakap sah? Semua akan cakap insya-Allah makbul, mabrur. Betul tak? Kenapa mabrur makbul? Kerana itu paling tinggi bagi sah itu. Main sah dia macam cerita Piramli tu. Sah itu kan. Tak boleh macam tu. Okey? Okey. So, kesimpulan saya boleh buat di sini adalah apa yang boleh saya simpul kat sini adalah ilmu tasawuf ini membincangkan soal apa? Soal tazkiyatun nafs. Ilmu ini dipelajari oleh semua para ulama, dan juga ilmu ini dia punya kandungan ilmu ini ada pada zaman Nabi, tapi istilah kepada tasawuf itu datang kemudian. Pengamalannya sudah ada di zaman Nabi. Misalnya ikhlas, wara', zuhud, tawakal, khauf, takut pada Allah, ar-raja, pengharapan kepada Allah. Semua itu elemen-elemen tasawuf. Khusyuk, semua ilmu tasawuf yang mana zaman Nabi sudah ada, tetapi istilah-istilah ilmu tasawuf itu datang kemudian. Jadi kepentingan kita belajar ilmu tasawuf adalah tujuan untuk membersihkan hati kita daripada kotoran-kotoran yang boleh menyebabkan hati kita menjadi gelap, rosak, kotor dan sebagainya. Maka insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bincangkan tentang lebih mendalam ataupun kita pergi dulu nanti istilah kepada tarekat. Istilah buku yang antum akan dapat nanti. Saya dah tempah buku dalam proses percetakan. Nanti saya akan buat penghantaran nanti. Buku ni cuma tadi saya tengok dia punya quotation harga dia dah naik banyak. Maknanya harganya mahal. Tapi tak apalah, nanti saya tengok bila semula. Saya akan, kalau saya cakap itu kalau tak cukup nanti antum kena minta tolonglah sikit tambahan. Nanti kang saya pula mengalami kemerosotan ekonomi pula nanti kang sebab ramai sangat yang nak buku saya ni, dekat 100, hampir 100 orang jadi begitulah So insyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang, iaitu bab yang akan kita pergi bab 2 bab 1 tentang definisi ilmu tasawuf. Yang bab kedua berkenaan dengan definisi tentang pengenalan asas kepada ilmu tarekat. Kita nak tahu tarekat apa yang betul, tarekat apa yang salah. Nanti kita akan bincang dalam bab yang kedua insya-Allah taala pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi setakat ini saja dulu. Habis sebelum tu saya lupa nak bagi peluang kepada geng bahasa Arab untuk kehadiran. Sorry. Saya tulis dulu. Sabar. Saya tulis dulu.
Sekejap. Kehadiran IDD di 2023 IS 13 Sarap? 3 kan? IS 11 Ustaz. 11, sorry. IS 11. Kehadiran berapa Julai ini? 13 Julai 2020. Sekejap Sabar nah. Sabar. Okey, saya letak. Okey, dah boleh masuk. Attendant. Ustaz, Ya. saya ada satu permintaan dengan satu soalan. Kalau permintaan, saya minta enggak Ustaz, kalau Ustaz send recording yang Ustaz rakam tu dekat group kelas masing-masing supaya virus sebagai rujukan nanti. Apa sejam tu, penuh tu. Masuk dalam WhatsApp semua. Telegram. Saya buat macam mana? Okey. Boleh ke hantar dalam WhatsApp? Tak berat ke? Berat lah. Sejam ni. Ustaz, Telegram ringan Ustaz. Oh, ada main tele pula dah. Gitu lah. Okey, Kalau saya Telegram. gini. Saya minta wakil kelas. Wakil kelas WhatsApp, kalau WhatsApp, kalau Telegram je, Wettergram. Ke macam mana? Macam mana? Kalau WhatsApp lah. Telegram kan saya. Ambil nak. Telegram kan saya. Payahnya bahasa. Ya Allah. Ayolah. Telegram kat saya, PM tepi saya dekat Telegram. Nanti saya bagi pada dia pandang-pandang korang lah nak bagi-bagi ya. Boleh? Beres. Alright. Okey. Okay Ustaz, satu lagi saya ada soalan. Boleh tak Ustaz tolong jelaskan kepada orang tentang tugasan, assignment, ujian bila minggu berapa nak kena hantar? Okey, bagus soalan tu. Soalan bagus. Nampak semangat tu. Nampaknya semangat. Tapi okey tak apa saya bagi. Okey, untuk assignment jaga saya nak kena ada pegang juga nanti korang saya tersalah nanti korang merasap pula nanti ya. Jap. Saya kena tersalah sebut. Jap. Okey. Itu kita dah bagi tahu untuk pemarkahan untuk apa dia panggil versi PKP COVID-19 ni kita tak ada final exam. So semua maklum kan? Ya, maklum ya. Alright. Pemarkahannya sudah berpindah. Bermakna bila final 50% tu tak ada maka dipergi kepada beberapa markah tu dia bahagi. Contohnya saya akan buat yang pertama boleh catat. Boleh catat Siapa nak catat ke tak nak catat? Rozi catat. Catatlah masing-masing catat Okey. Dia ada ujian dalam talian. Dia ada kajian internet. Dia ada pembentangan dalam talian. Dia ada kuis dalam talian. Dia ada tugasan dalam talian. Semua dalam talian semua. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Yang kelima apa Ustaz yang kelima? Yang kelima tugasan dalam talian. Alright. Okey. Yang ni pecahan markah dia. Pecahan markah dia sebenarnya macam ni. Untuk tugasan tu saya nak letakkan 30 markah. Tugasan tidak. Jap. Kuis 20 markah. Lambatnya ni. Awak lambatnya ni. Jap.
Come on. Sabar sekejap. Okey, tugasan 30. Alright. Kuis berapa? 20 markah. Ya. Pembentangan 20 markah. Okey, pembentangan ni dia dibagi dua tau. Pembentangan ada dua. Satu markah pada slide, satu markah dari membentang tu. Membentang tu. Nanti pembentangan kita buat macam ni. Contoh satu grup ada 5 orang. 5 orang akan online, dia akan bentang. Faham tak? Dengan slide lah. Nah, slide tu bagi awal ke nak present ke apa sini terpulang lah. So markah dipecah pembentangan dalam talian tu bagi dua. 10-10. Faham Okey. 10 dah berapa semua sekali? 50, 60, 70. Ada 30 lagi, betul? Betul? Okey. Kajian internet 10 markah. Betul Ustaz, betul. Ya, okey. Kajian internet 10 markah. Ujian dalam talian 20 markah. Mungkin ada yang tanya lah. Mungkin ada yang tanya apa beza kuis dengan ujian dalam talian betul tak? Apa beza dia? Saya pun tak tahu. Kan? Apa beza kuis dalam talian dengan ujian dalam talian? Beza nama je Ustaz. Memanglah saya pun tahu beza nama tu. Jawapan power jawapan power. So macam mana? Jawapannya macam ni. Kalau ujian dalam talian, saya akan bagi soalan yang bersifat subjektif lah. Subjektif ni macam penulisan sikit lah. Macam ala karangan apa dia panggil? Apa dia panggil? Aduh. Apa tu? Bertulis. Struktur. Jawapan dia bersifat esei panjang. Esei panjang. Kalau kuis ni di soalan satu-satu. Contohlah, subjek ni apa kod dia? Contoh soalan dia. Hari ni hari apa? Macam tu soalan dia. Awak makan apa? Macam tu. Tapi bukanlah berkaitan dengan subjek ni, tidak. Ni contoh. Contoh yang jawapannya satu je. Kan? Dia satu je. Okey. Soalan dia apa tadi? Dia maknanya tak pusing lah. Kalau macam soalan yang ujian dalam talian ni, dia akan agak contoh lah. Apa pandangan anda terhadap kepentingan mempelajari ilmu tasawuf? Macam tu kan. Soalan dia dia pakai ni sikit lah. Dia pakai, bukanlah kuis tu tak pakai otak, pakai juga kan. Tapi dia agak straight point lah, straight forward lah. Boleh faham tak ni? Faham. Saya ulang sekali lagi. Ujian dalam talian 20 markah. Kajian internet. Ada orang tanya, kajian internet untuk apa saya buat 10 markah. Saya buat, contoh saya kata gini, okey saya nak buy kumpulan. Saya akan buat buy kumpulan. Saya tak nak perseorangan, tak nak buy kumpulan semua. Saya nak kumpulan A, dapatkan bahan di internet tentang seorang tokoh sufi, contohlah kan. Contohnya tentang seorang tokoh sufi di Malaysia. Awak buatlah kajian, carilah. Dengan syarat ada rujukan yang dipercayai lah. Jangan cari internet, dia tulis kat rujukan tu, rujukannya internet, Ustaz, Google Chrome. Memang ni ada yang kena korban ni gang, kat korban ni gang. Rujukannya mesti buku lah. Kan? Ni boleh dia buat rujukannya internet. Dah memang kerja internet. Kan? Pembentangan dalam talian saya sebut dah tadi. Satu slide markah 10, 10 lagi bentangnya tu. Apa yang dia kena bentang tak jauh juga Ustaz, apa nak kena bentang? Itu dia lah. Kajian internet tu dibentang dan
tugasan dalam tugasan dalam talian 30 itu yang dimenang. Ada 2 benda kena bentang. Kuis dalam talian 20 markah Okey, mungkin ada yang tak faham kuis, korang faham lah kan? Kuis tadi soalan kan? Mungkin ada yang tanya tugasan dalam talian ni buat benda Ustaz Tugasan dalam talian, ini yang saya nak beritahu. Orang dah tanya awal terpaksalah jadi 6.5. Ingat pukul 6 nak berhenti tadi. Siapa suruh tanya kan? Okey, lain kali jangan tanya. Senyap aja. Jangan. Nanti susah aku nak jawab. Baik. Tugasan dalam talian 30 markah. Apa dia? Okey, saya nak kumpulan daripada IS15 geng dakwah. Nanti saya akan bagi arahan, saya bagi umum dulu, beritahu umum. Ni bukan arahan tugasan yang nak dibuat, tidak. Ni umum saja. Saya nak buat seminar online. Korang yang organizer dia. Seminar online. Cari satu orang, tak perlu, panel biar saya carilah. Korang ambil lepat kan payah aku nanti kan. Dia buat band tu Ustaz? Seminar. Nanti orang tu live, kita live dalam ni Meet ni, Google Meet ni, ataupun dia live melalui Facebook ke apa ke, kan kita akan dengar apa semua, kita akan komen ke, kita bagi soalan. Semua orang boleh tengok. Nanti kena seorang kena buat poster, seorang kena buat invite, kena buat surat jemputan. Ni kena buat. Semua kita buat online betul. Alright, tugasan dalam talian tu. Panel saya dah ada dah. Senarai panel saya kawal lah. Nanti korang ambil orang Syiah ke apa tak pasal-pasal pula aku nak bertanggungjawab belakang. Kan? Mau tahu. Tiba-tiba kan Ustaz saya nak call Ayah Pen boleh tak jadi panel kita? Memanglah korang. Mana tahu kan. Saya bagi dah siap-siap panel. Korang buat surat, korang invite, korang telefon, korang apa semua. Pastikan dia dapat live pada tali tersebut dan kita boleh duduk. Dan saya nak nanti saya bagi tugasan setiap satu orang mesti post ataupun buat viral kepada kawan-kawan ke kepada mana-mana 10 tempat yang dia viralkan. Contohlah. Jadi benda tu kena buat report lah. Nanti dalam dia punya report tu saya post dekat grup Jakim contohnya Jakim. Jadi satu lah. Ni satu lagi Yadim, yang ni satu lagi apa-apalah kan. Nak 10, satu orang 10. Dia viralkan kita punya poster. Macam tu lah. Lebih kurang ni gambaran saja. Kita nak buat seminar secara live. Alright? So, bila buat seminar kita panggil panel, dah tentu ada bayarannya. Kan? Dah tentu ada bayaran untuk panel. Kita ambil dah cara minimum untuk bayaran panel. Sebab kerana dia tak datang sini, dia hanya live saja. Kan? Jadi mungkin bayarannya tak mahal lah. Nanti saya akan riki-riki lah ada bayaran berapa. Itu pun kita kena bincang nanti. So antum kena create. So sekarang dah boleh create group. Create group Boleh create group. Laki-laki, perempuan-perempuan. Boleh yang kalau korang 20, 5 darab 4 lah. So 4 group, satu kumpulan 5 orang. Perempuan mungkin dia jadi 4-4, laki 5-5 macam tu kan. Macam tu lah, pandai korang dah besar kan. Bukan hari ni baru kau masuk SEM 1. Macam. Jangan campur laki perempuan. Laki-laki perempuan. Yang bahasa Arab sama, yang dakwah pun sama. Tolong buat grup, nanti submit kat saya. Seorang saja masuk dalam grup tu, letakkan senarai nama dengan nombor matrik dengan grup-grup masing-masing. Alright? Jangan gaduh-gaduh dia orang. Itulah 4 minimum. 4 minimum. 4 orang minimum. Maksimum 5. 5 atau 4. Okey? Boleh? Kalau ada masalah nanti kita bincang lagi dalam grup. Ustaz, itulah. Ya. Saya ada 5 soalan. Bab. Jawabnya subuh lah dalam kita. InsyaAllah kita maghrib berjemaah. WhatsApp. Aduh, 5 soalan. Yang pertama Ustaz, untuk semua assignment yang Ustaz dah diberi, minggu berapa kita kena hantar Ustaz? Mak tanya nak minggu, buku pun tak dapat lagi. Mana soalan awak antum? Apa assignment? Assignment, ujian bila, result tu bila? Nanti saya beritahu. Baru minggu nak masuk minggu kedua. Dah.
Minggu ketiga saya beritahu lah. Yang ketiga. Okay, Ustaz. Saya tak sedap hati bila mana buku tak sampai kat tangan korang lagi. Sebab korang tak nampak apa-apa lagi ni. Bukan korang ni ada ilmu kasyaf, tahu belaka semua. Ada buku korang boleh baca sikit, buku korang boleh nampak sikit kan. Okey, saya akan maklumkan paling lewat minggu hadapan. Baik Ustaz. Dengan arahan-arahan soalannya sekali. Arahan maksudnya arahan tugasan lah. Ini saya maklumkan saja. Dulu. Okey, boleh? Boleh terima? Ustaz, saya tanya Ya. Ustaz. Sekejap. Ada 5 soalan. Itu soalan dah gabung semua 5 kan? Tak ada lagi. Tapi saya kata minggu depan tak ada. Sekejap, bagi seorang lagi. Tunggu dulu. Cepat-cepat je bagi soalan. Apa dia soalan? Jangan panjang-panjang soalan dia. Apa dia? Apa Syah? Ustaz, untuk kategori present dalam bentuk talian, so, jadi Ustaz kata orang diperlukan 5 orang maksimum Ustaz. Betul lah. Tadi grup 5 orang. 5 orang. Dia akan present dekat saya 5 orang. 5 orang. So Ustaz kalau cara present tu Ustaz kan, kita nak present dalam bahasa Arab ke atau Melayu? Janganlah tanya soalan tu. Melayu lah, kitab bahasa Melayu. Tak Melayu kan? Kitab bahasa Melayu, kitab bahasa Melayu. Dia ni kan aku bagi bahasa Cina kan pun tahu. Sabar Ustaz. Soalan dahsyat lah petang-petang. Kau ni makan petang pagi tengah hari dah ni. Belum? Lain macam ni soalan ni. Okey. Terus cepat. Sebab ada orang nak tanya lagi ni. Untuk kajian internet Ustaz, buku rujukan kita perlukan berapa Ustaz? Minimum dan maksimum. Hebat sangat ni. Belum soalan keluar dia dah tanya dah buku rujukan banyak mana. Agak-agak nak berapa Biasa saya ni tak adalah menyusahkan orang. Kurang-kurang 100 je buku. Kau tapuk dah ada. Tanyalah Iman. Lebih kurang dalam paling tinggi pun 10. Tinggi tak lantak lah banyak mana pun. Yang paling kurang minimum 5. 5 rujukan. Internet kan. Internet ni kutub selatan, kutub utara sampai tau. Takkan tak ada buku. Link dah ada lah. Tak mau link. Saya nak bukunya, bukan link. Tak ada lah, saya nak bagi tahu ni lah. Kita dah ada link untuk kitab-kitab tu. Besar link mana pula? Lepat. Kau jangan pasal-pasal. Buku lepat tak ada terima di sini. Siapa ambil rujukan buku lepat, potong 20 markah. Okey. Okay Ustaz, itu saja Ustaz. Itu je. Asyik baik tak ada soalan. Ustaz bila nak berhenti, ambil nak. Okey, soalan lain. Dah. Siapa lagi tadi? Siapa tadi? Nak tanya soalan tadi? Siapa nak tanya soalan tadi? Tadi macam ada seorang lagi nak tanya soalan tadi. Saya Ustaz. Syah hantar. Hantar dekat mana? Kat Eskimo Saya nak tanya kan. Ustaz, saya nak tanya yang macam contoh tadi Ustaz cakap seminar tu kan. Pecahan laki-laki perempuan kan? Seminar laki-laki perempuan. Kita tak boleh pecah. Mana boleh berpecah? Wala tafarraqu, Allah Ta'ala kata. Jangan berpecah-pecah. Tak boleh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Saya kata grup tadi laki-laki perempuan. Nauzubillah. Itu untuk saya. Dia tak ada ikhtilat dalam online. Mana ada? Mana ikhtilat dalam online? Okey. Maknanya grup tadi, grup tu laki-laki perempuan. Kalau seminar campur je semua. Boleh Boleh Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Sama. Nanti tolong buat organizer dia alright. Yang dakwah-dakwah yang bahasa Arab. Okey? Okey, ada soalan? Baik Ustaz. Okey, dah tak ada. Saya tak nak menunggu lama-lama korang tanya soalan. Nanti kalau ada soalan, Ustaz, dah lah Ustaz, berhenti je lah. Ni je lah. Okey, saya jangan gerak lagi, saya tengah nak print screen. So buat muka comel-comel sikit. Ya Ustaz. Buat keluar dah muka. Keluar dah muka. Keluar muka korang. Tak handsome masing-masing ni.
Aduh, rambut Oh, kekek. Ustaz. Aduh. Bangun tidur pun ada lah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Okey, dah. Okey, cheese. Kau orang ni. Sabar. Dah cheese. Sabar, jangan keluar lagi. Orang duduklah keras macam tu sampai saya kata berhenti Dah. Mana pula aku nak simpan dah lah. Kejap. Jangan keluar lagi. Wih, lambatlah budak punya laptop ni. Okey. Ya Rahman. Cepat. Okey. Aduh. Jap. Satu. Okey. Bagi banyak. Oi, muka comel-comel belaka nampak sini. Ainuha mereka. Kenapa dia tak nak turun? Ainuha dengan Rabi komen. Okey, so lagi ngelah. Bahagian attendant tadi Bahagian attendant. Wih, makin ramai dah buka tadi sikit pula Okey, jaga orat masing-masing. Okey, sampai ke akhir zaman nanti gambar korang ni. Okey. Alhamdulillah. Muka comel-comel belaka. Muka PKP. Boleh larang lah. Buat macam mana? Dan muka Tuhan buat macam tu. Buat macam mana kan? Yelah. Okey, semua terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam pada keluarga, mak dan ayah di kampung. Di kampung pula, di rumah. Masak sedap-sedap untuk online ni kan. Okey. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Baru dah macam-macam dah. Ustaz, Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ada yang orang seorang tengah jogging agaknya ni tengah online ni Sama-sama kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.